Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak didik Ustazah Anam Syafi'i. Hari ini Ustazah akan menyampaikan satu topik untuk pembelajaran murid-murid semualah. Topik yang dipilih oleh Ustazah adalah bahagian C, bentuk karangan. Yang pertama adalah karangan berbentuk biografi. Bentuk biografi merujuk kepada riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang ini adalah bentuk biografi, iaitu riwayat seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, Ustazah menulis karangan berbentuk biografi tentang ayah Ustazah. Jadi ini adalah bentuk biografi. Yang untuk bentuk ini mestilah berdasarkan fakta yang benar. Kenapa mesti berdasarkan fakta yang benar? Sebab karangan ini adalah bentuk berfakta. Karangan ini berbentuk berfakta. Jadi murid-murid tidak boleh mengarang sesuka hati. Jadi untuk mengarang karangan yang berbentuk biografi, murid-muridlah mesti mengenali individu tersebut. Yang seterusnya adalah perkara penting yang mesti terkandung dalam karangan yang akan dikarang. Yang pertama adalah tarikh lahir. Untuk tarikh lahir, murid-murid mestilah mengetahui tentang tarikh lahir orang yang hendak dikarang oleh murid-murid. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang ni adalah asal usulnya. Contoh dia berasal daripada mana, anak siapa, berapa orang adik-beradik atau sebagainya. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan ni penting supaya kita lebih mengenali orang yang kita hendak ceritakan dalam karangan kita. Jadi benda ni pentinglah. Untuk yang seterusnya adalah jasa baik. Kalau murid-murid tahu apa yang jasa baik yang telah dibuat oleh individu tersebut, lagi baguslah, sebab untuk karangan ini memerlukan fakta tentang jasa baik individu tersebut. Yang seterusnya adalah bakti. Bakti ni sama juga dengan jasa baik, itu perkara yang telah dilakukan oleh individu tersebut. Yang seterusnya, dalam satu karangan mestilah ada, yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan ni mesti supaya untuk karangan kita sebagai pengarang mestilah ada pendahuluan. Pendahuluan tu apa yang hendak kita ceritakan dalam karangan tersebut. Jadi untuk yang pengenalan mesti adalah. Yang kedua adalah perlu dihadiri oleh isi. Isi ni selalunya isi adalah 3. Itu isi pertama, isi kedua dan isi ketiga. Setiap isi perlulah dihadirkan dengan huraian. Yang ketiga adalah penutup. Penutup ini penting supaya bila kita dah mengarang pendahuluan, mestilah dihadirkan dengan penutup supaya lengkap satu karangan kita. Bila ada penutup, untuk ayat penerangan boleh letak kosakata. Kenapa untuk yang pengenalan ni, untuk ayat penerang boleh letak kosakata yang menarik, seperti bersabar. Bersabar ni merujuk kepada tabah. Berusia merujuk kepada berumur. Yang ketiga adalah insan. Insan merujuk kepada manusia. Dan keempat adalah jarang. Jarang merujuk kepada tidak selalu. Kenapa kita dalam pengenalan perlu menerangkan, meletakkan kosakata supaya karangan kita lebih menarik. Yang kedua adalah karangan berbentuk surat tidak rasmi. Surat tidak rasmi merujuk kepada surat peribadi yang dihantar atau ditulis
kepada ahli keluarga, sahabat, guru dan sebagainya. Okey, selalunya surat tidak rasmi ini digunakan untuk menghantar surat kepada individu tersebutlah. Okey, isi kandungan tidak rasmi termasuk bertanya khabar. Okey, sebagai contoh dalam pengenalan, murid-murid meletakkan perkataan menemui sahabatku Amin yang berada di Kedah. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya di sini sihat sentiasa bersama keluarga. Okey, itu adalah contoh ayat bertanya khabar. Yang seterusnya adalah mengucapkan terima kasih. Okey, mengucapkan terima kasih, contoh dia, tujuan saya menulis surat ini adalah bertujuan untuk berterima kasih kepada saudara kerana telah menerima anugerah pelajar cemerlang. Okey, itu adalah contoh surat untuk menyatakan terima kasih. Okey, yang seterusnya mengucapkan takziah. Okey, takziah ni adalah ucapan yang selalu kita ucap bila menerima perkabaran daripada rakan-rakan, ahli keluarga atau sahabat andai tentang kematian atau kehilangan seseorang yang rapat dengan individu tersebut. Contoh dia, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk mengucapkan takziah kepada saudara atau saudari atas kehilangan orang yang saudari dan saudara rapat. Okey. Yang seterusnya adalah undangan. Undangan ini selalu digunakan untuk bertujuan untuk mengundang seseorang menghadiri majlis atau apa-apa program yang dianjurkan oleh murid-murid lah. Contoh dia, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk mengundang saudara-saudari menghadiri majlis sambutan hari lahir adik saya. Okey, itu contoh surat untuk undangan. Okey, surat tidak rasmi ini kandungannya berformat. Contoh dia, yang pertama formatnya adalah, boleh nampak kat sini, yang pertama adalah alamat. Okey, alamatnya berada di sebelah kanan. Okey, bawah alamat adalah tarikh. Tarikh surat itu ditulis. Okey, tarikh ini juga berada di sebelah kanan. Okey, yang seterusnya adalah pengenalan atau pendahuluan kepada karangan tersebut. Yang ketiga adalah panggilan hormat. Contoh dia, ibu, ayah, adinda, kekanda, itu adalah contoh panggilan hormat lah. Yang seterusnya adalah isi. Okey, isi ni memang selalu ada. Isi yang pertama, kedua dan ketiga, dan setiap isi ini perlu dah dihadiri oleh huraian. Okey, yang seterusnya adalah penutup. Penutup ni macam biasa, mestilah ada sebab bila dah ada pendahuluan mestilah ada penutup. Yang terakhir sekali adalah yang benar. Okey, untuk surat ini mestilah ada perkataan yang benar supaya penerima dapat mengenali siapakah yang menghantar surat kepada mereka, dan bila ada yang benar mestilah dihadiri oleh tanda tangan murid-murid dan nama sekali. Okey, dalam video ini juga Ustazah akan tunjuklah contoh surat tidak rasmi dan contoh karangan biografi. Okey, itu saja. Diharapkan semoga video daripada Ustazah ini pelajar dapat lebih memahami topik yang dibincangkan, dan jika ada permasalahan boleh hubungi Ustazah atau boleh letak chat dekat soalan tersebut. Terima kasih.